Okey. Jadi awak jangan risau bila cikgu dah mula buat ulang kaji, awak boleh tanya pelajar-pelajar yang dah belajar dengan cikgu. Biasanya bila kita mula ulang kaji, cikgu akan beri soalan. Maknanya kalau hari tu ada kelas, waktu tu digunakan untuk buat soalan. Maknanya awak akan jawab, cikgu tak akan buat Google Meet. Esok kalau ada kelas, barulah cikgu akan buat perbincangan. Maknanya bukan, sebab kita dah habis semua topik. Jadi kalau katakan kita ada kelas hari Selasa dan Rabu, katakan cikgu beri latihan tu hari Selasa, beri soalan. So hari Selasa tu tak ada Google Meet lah untuk buat soalan saja. Kemudian hari Rabu barulah ada Google Meet. Tu pun atas siap tak siap awak punya soalan tu. Awak siap ke tak soalan. Dan biasanya cikgu tak akan bagi banyak lah. Awak boleh tanya kepada pelajar-pelajar yang dah belajar dengan cikgu. Kalau katakan cikgu bagi modul pun, maybe 1 minggu tu untuk buat modul tu siapkan. Minggu depan baru ada Google Meet. Cikgu tak ada dah buat kata hari-hari Google Meet. Cikgu akan beri peluang untuk awak buat soalan lah. Okay. Sebab kita dah masuk ulang kaji. Okay. Jadi cikgu akan share screen. Okay, Alia Bat, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, nampak dah. Okey, jadi hari ni kita nak buat revisi bab 8 kita nitrogen. Okey, jadi awak kena dengar betul-betul sebab lepas cikgu buat ni, kita ada beberapa soalan. Kemudian cikgu tak akan ulang dah lah. Sebab cikgu kira cikgu dah ulang kaji dah tajuk ni. Okey, jadi untuk tajuk kita nitrogen ni sebenarnya bukan apa pun. Kita cuma nak tengok peranan mikroorganisma yang berfaedah dalam ekosistem. Maknanya dalam tajuk kita nitrogen ni kenapa awak rasa susah? Sebab awak baca macam tu je. Sebenarnya kita nitrogen ni dia nak bagi tahu jenis-jenis mikroorganisma, jenis-jenis bakteria yang berfaedah dalam ekosistem. So kalau awak tengok di sini, kita nitrogen ni nak tunjuk tentang bakteria yang berfaedah. Dan kita bukan belajar dalam kita nitrogen sahaja. Kita ada banyak kegunaan mikroorganisma seperti dalam perebutan, seperti dalam sifatnya sebagai pengeluar, seperti dalam salur alimentari anak-anak dan sistem pencernaan manusia. Yang tu nanti kita akan ulang kaji. Hari ni cikgu nak buat khusus untuk kita nitrogen. Okey, dan bila cikgu sebut mikroorganisma, awak tolong ingat akronim yang cikgu bagi ni, iaitu Pro, Dua, Viva, Ku, Ala, Ala, Beca. Kalau cikgu tanya mikroorganisma apa, awak kena spesifik. Jenis apa? Okey, Pro, Dua, Viva, Ku, Ala, Ala, Beca, iaitu protozoa, virus, kulat, alga dan bakteria. Jadi tak semua protozoa tu jahat. Okey, tak semua bakteria tu jahat. Ada juga yang berguna. Jadi hari ni kita nak tengok yang berguna dalam kita nitrogen. Okey, dengar betul-betul. Cikgu rasa kalau awak dengar betul-betul ni insya-Allah faham dah. Okey. Nitrogen ni merupakan gas. Okay, nitrogen ni adalah gas yang merupakan unsur penting yang diperlukan oleh tumbuhan. Okay, yang diperlukan yang sangat-sangat penting dalam sintesis protein dalam tisu haiwan dan tumbuhan. Maknanya nitrogen ni adalah gas, merupakan unsur penting yang diperlukan oleh tumbuhan, yang diperlukan oleh haiwan. Okey, nitrogen di atmosfera adalah dalam bentuk gas dan tidak dapat diserap secara langsung oleh tumbuhan. Maksudnya macam ni, tumbuhan dia tak boleh ambil nitrogen tu dalam bentuk gas, tak boleh. Ya, nitrogen dalam bentuk gas. Awak belajar kan masa form 3, nitrogen di udara di atmosfera ada 78%. Jadi tumbuhan dia tak boleh nak ambil macam tu saja. Dia tak boleh nak ambil macam kita kan, macam kita ambil oksigen tak boleh.
Okey, tumbuhan hanya boleh menyerap nitrogen dalam bentuk ion amonium dan ion nitrat. Maksudnya gas nitrogen tu kena tukar dulu. Kena tukar dulu biar jadi ion amonium, biar jadi ion nitrat. Barulah tumbuhan boleh ambil unsur nitrogen tu. Dia tak boleh nak ambil dalam bentuk gas gitu. Faham dah? Dia tak boleh nak ambil gas macam tu. Nitrogen kena tukar dulu. Macam-macam mana pun kena tukar dulu. Iaitu jadi ion amonium dan ion nitrat. Barulah tumbuhan boleh serap. Okey. Dan untuk tukar nitrogen tu jadi amonium, jadi nitrat, memerlukan bantuan bakteria yang kita panggil bakteria pengikat nitrogen. Ni nama dia dah. Dia ada bakteria baik ni yang tolong ikat nitrogen. Yang tolong ikat nitrogen iaitu bakteria pengikat nitrogen akan menukarkan gas nitrogen kepada bentuk yang boleh digunakan oleh tumbuhan melalui proses pengikatan nitrogen. Maksudnya nitrogen tu kena tukar dulu. Jadi siapa yang nak tukar nitrogen tu? Bakteria pengikat nitrogen. Dulu ingat istilah ni. Bakteria pengikat nitrogen. Sebab bakteria tu kena ikat dulu. Dan dia akan tukar jadi amonium atau nitrat. Proses tukar tu kita panggil pengikatan nitrogen. Boleh ke nama bakteria tu? Bakteria pengikat nitrogen. Nama proses? Proses pengikatan nitrogen. Okey. Dan nitrogen ni perlu diambil oleh tumbuhan. Nitrogen ni kena ambil oleh tumbuhan kerana nitrat ni bila dia masuk dalam tanah dia akan hilang. So kalau tak ada bakteria, bakteria tu tak boleh nak ikat nitrogen. Sebab apa? Sebab kalau nitrogen tu dah masuk dalam tanah, biasanya nitrogen tu akan hilang. Kalau tak ada bantuan bakteria, dia akan hilang dengan sendiri. Hilang sebab apa? Hilang sebab proses larut resap semasa hujan lebat. Okay, hujan lebat turun, lepas tu dia nitrogen tak akan larut masuk dalam tanah, hilang. Pokok tak sempat nak ambil. Okay, yang kedua, hilang kerana proses pendenitritan yang dijalankan oleh bakteria pendenitritan anaerob yang menukarkan nitrat kepada gas nitrogen dan oksigen. Jadi nitrat tu akan balik semula ke atmosfera jadi gas semula. Jadi pokok tak sempat nak ambil. Jadi macam-macam mana pun nitrogen ni dia kena tukar dulu dalam bentuk amonium atau nitrat yang dibantu oleh bakteria. Kalau tidak, nitrogen tu akan hilang dengan sendirinya. Okey, jelas lah. Okey, jadi kalau awak tengok di sini sebenarnya ada 5 cara bagaimana nitrogen ni boleh masuk dalam tanah. Okey, so kita tengok yang pertama. Okey, cikgu kata tadi nitrogen ada di udara sebanyak 78%, dan ia mesti diikat. Ingat, dia mesti diikat. Jadi proses itu kita panggil pengikatan nitrogen yang dijalankan oleh beberapa bakteria. So awak kena ingat nama hari ni. Okey, jadi bakteria yang pertama yang tolong ikat nitrogen tu ialah bakteria cyanobacteria. Cyanobacteria iaitu sejenis alga biru hijau. So awak nampak tak warna dia hijau. Dia memang warna biru hijau. Nama dia kita ada 2 lah iaitu Anabena dan Nostoc. Anabena dan Nostoc. 2 ekor ni ialah bakteria. 2 bakteria ni dia duduk dalam tanah. So dia tolong ikat nitrogen. Okey, dia akan ikat nitrogen tukar kepada amonium. Cikgu kata dah tadi dia kena tukar, dia kena ikat nitrogen tu jadi amonium. Barulah pokok boleh ambil. So yang pertama ialah bakteria alga biru hijau namanya Anabena dan Nostoc. Kena ingat nama. Okey. Yang kedua, ada bakteria yang kedua itu kita panggil bakteria pengikat nitrogen namanya Rhizobium. Rhizobium ni memang hidup pada akar pokok kacang. So tolong ingatlah, kalau bakteria yang hidup pada akar pokok kacang namanya Rhizobium. Dia memang hidup pada akar pokok kacang ni. Okey. Dan dia melakukan interaksi mutualisme. Ingat mutualisme, dua-dua untung. Pokok kacang untung,
bakteria Rhizobium pun untung, mutualisma. Dia pun tolong ikat nitrogen juga. Bila dia ikat, dia tukar jadi ammonium. Awak kena ingat mula-mula nitrogen masuk tu dia akan diikat tukar jadi ammonium. Okey, yang ketiga, bakteria pengikat nitrogen yang hidup bebas. Dia hidup bebas. Di udara ada, dalam tanah ada, iaitu namanya Azotobacter dan Clostridium. Azotobacter. Kalau awak tak ingat Clostridium, awak ingat Azotobacter pun tak apa dah. Awak ingat macam ni, bakteria, azotobacter. Ni lupa dia. Okay. So awak dah belajar 3 dah bakteria. Okay. Itu disebabkan oleh bakteria. Tolong ikat nitrogen masuk dalam tanah, tukar jadi ammonium. Okay, yang keempat kita ada fenomena semula jadi. Ni fenomena semula jadi iaitu bila ada kejadian kilat. Okey, kita baca dulu. Kilat menyahcas elektrik semasa ribut petir menyebabkan nitrogen yang ada di udara dioksidakan kepada nitrogen dioksida, kemudian larut dalam air hujan, lalu membentuk asid nitrous dan asid nitrik. Dan bila turun hujan maka membawa unsur asid nitrik dan nitrous masuk dalam tanah, jadilah garam nitrat dalam tanah. Kan tadi cikgu kata pokok dia hanya boleh ambil nitrogen apabila sudah menjadi ion ammonium dan nitrat. So nampak tak tadi? Oh, bakteria ni tukar jadi ammonium dah. Dah tukar nitrogen jadi ammonium. Sekarang kilat pula. Kilat ni dia menyahcas elektrik semasa ribut petir jadi nitrogen. Jadi nitrogen dioksida. Okay, dia jadi nitrogen dioksida. Dan nitrogen dioksida ni akan larut masuk dalam air hujan. Jadilah asid nitrous dan nitrik. Bila jatuh dalam tanah, dia akan membekalkan garam nitrat. So, ada garam nitrat dalam tanah. Pokok boleh ambil dia lah. Okay, pokok dia boleh ambil dah garam nitrat yang masuk dalam tanah. Okay, itu ialah fenomena semula jadi. Baru 4 baru. Okay. Ni yang cikgu kata tadi. Ni awak nampak tak? Ni ialah pokok kacang. So dalam pokok kacang ni lah ada banyak bakteria Rhizobium. Okay. Interaksinya jenis mutualisma. Okay, sebab yang kelima yang membantu lagi ialah kilang baja tu sendiri. Kilang baja bernitrogen. Okey, bila kita guna baja, kita letak dalam tanah, maknanya kita sudah membekalkan tanah itu dengan baja ammonium dan baja nitrat. Maknanya kilang baja jenis nitrogen ni, awak belajar dalam kimia, dia sudah tukarkan jadi baja tu dalam bentuk ammonium dan nitrat. Jadi bila awak masukkan dalam tanah, awak membaja pokok, maknanya awak sudah membekalkan ammonium dan nitrat. Okey, jadi senang cakap, tumbuhan dia hanya boleh guna nitrogen apabila sudah ditukar dalam bentuk ammonium dan nitrat. Jadi awak nampak tak? Bakteria ni dah tukar jadi ammonium dah belakang. Jadi ammonium dah masuk dalam tanah. Kalau ribut petir ni dia bawa garam nitrat. Kalau baja, dia dah tukar jadi ammonium dan nitrat. Semuanya sudah masuk dalam tanah dan sudah boleh digunakan oleh pokok. Okey, jelas Okey, kemudian bila dah jadi ammonia, okey, dah jadi nitrat, nampak tak? Dah jadi nitrat, dah jadi ammonia atau ammonium. Cikgu kata tadi barulah pokok boleh serap. Jadi pokok akan serap ammonia, ammonium dan nitrat. Diserap oleh tumbuhan dan digunakan oleh tumbuhan untuk sintesis protein lah. Jadi tumbuhan tu akan ambil ammonium, akan ambil nitrat untuk hasilkan protein. Okay, dan protein tu pula akan dimakan pula oleh haiwan. Maka haiwan akan cerna. Bila dia makan protein, dia akan cerna jadi asid amino. Maka kita panggil bila dah dihasil asid amino, maka jadilah haiwan yang berprotein. Tidak awak makan daging. Awak makan daging ayam, daging lembu, daging kambing. Daging tu adalah protein. Mari mana cikgu protein tu? Sebab dia makan tumbuhan.
Boleh. Tumbuhan tu menyerap, cikgu ulang sekali lagi, menyerap amonium, menyerap amonia, menyerap nitrat, maka jadilah protein. Dan protein dalam tumbuhan dimakan pula oleh haiwan, haiwan cerna jadi asid amino, maka jadilah haiwan berprotein. Jelas? Okey? Okey. Kemudian, semua benda hidup ni, manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, semuanya akan mati. Dan bila mati, datang pula bakteria seterusnya pula. Hari ni kita nak belajar bakteria je. Okey, datang pula mikroorganisma pengurai, iaitu kita panggil bakteria dan kulat saprofit. Bakteria dan kulat saprofit ni pun baik juga, jenis bakteria baik. Kenapa? Sebab bila dia urai-urai, bila dia mengurai haiwan mati, tumbuhan mati, dia tukar balik protein dalam daging tu. Kan benda tu dah mati, dia akan mengurai protein dalam daging haiwan, protein dalam tumbuhan, jadi amonia semula. Awak faham tak? Learning, awak belajar, gi mari benda sama. Sebab apa cikgu gi mari benda sama? Amonium diserap oleh pokok, jadi pokok berprotein. Pokok berprotein dimakan oleh haiwan, jadi haiwan berprotein. Pokok haiwan mati, jadi balik amonia semula. Jelas. Ingatlah semua benda mati dia akan jadi amonia. Okey, kemudian bila dah jadi amonia, okey, benda mati kan, bila dah jadi amonia, amonia atau ammonium akan ditukar jadi nitrit oleh bakteria penitritan namanya Nitrosomonas. Cikgu macam mana saya nak ingat nama bakteria ni? Awak ingat macam ni. Ammonia, mona. Nak jadi nitrit ada mona. So nama dia Nitrosomonas. Boleh? Dia nak tukar ammonia nak jadi nitrit. So nitro sebab nitrat okay? Nitrosomonas. So dia akan tukar benda mati tadi yang sudah diurai ammonia nak jadi nitrit oleh bakteria Nitrosomonas, dan kita panggil proses ni proses penitritan. Boleh? Okey. Daripada nitrit nak tukar pula kepada nitrat oleh bakteria. Ni awak ingat tak Dila, sebab dah Nitrosomonas kita dah belajar dah tadi. Okey, sekarang daripada nitrit nak jadi nitrat, maka ditukarkan oleh bakteria Nitrobacter. Awak tengok ni, Bacter ni bakteria nitro. So Nitrobacter menukarkan nitrit kepada nitrat. Cikgu, kenapa dia nak tukar balik jadi nitrat ni? Dia macam ni kak, apa-apa dia kena tukar jadi amonia dengan nitrat. Sebab benda ni semua akan kembali ke dalam tanah. Okey, bila dia dah tukar jadi nitrat, nitrat ni akan diambil pula oleh pokok. Diambil semula oleh pokok. Untuk apa? Jadilah pokok berprotein. Pokok berprotein dimakan oleh haiwan protein. Oh, jadi dia akan jadi cerita tadi. Bila dimakan oleh haiwan berprotein mati. Jadi amonia semula. So benda ni kalau awak tengok dia macam, sebab tu cikgu kata tadi, gi mari benda sama. Okey? Okey, kemudian nitrat dalam tanah ni dia kena balik semula jadi gas. Kalau tidak, gas tak akan dikekalkan di atmosfera sebanyak 78%. Jadi nitrat dalam tanah ni dia perlu kembali semula ke udara untuk menjadi gas. Dan bila dia nak tukar balik jadi gas, kita panggil proses kena ada depan ni. Pendenitritan. Kalau yang ni penitritan, so awak kena tambah. Bila dia nak balik semula jadi gas, pendenitritan dilakukan oleh bakteria lain, namanya bakteria pendenitritan. Okey? So hari ni awak cuma belajar tentang bakteria sahaja. Okey. Jadi kalau awak tengok sini, cikgu ulang balik deh, awak dengar molek. Okey, cikgu ulang balik, cikgu akan back balik. Okey. Sebab cikgu takut awak pening lah. Okay, so ingat balik dah, di udara ada 78%
gas nitrogen. Gas nitrogen ni dia tak boleh diambil oleh pokok macam tu sahaja. Dia tak boleh. Dia bukan macam kita ambil gas oksigen. Okey, kita nak bebaskan karbon dioksida, tak boleh. So caranya ialah pokok mesti ambil macam-macam mana, kena ambil sama ada dalam bentuk ion ammonium atau ammonia dan nitrat sahaja. Dua bentuk ni je pokok boleh ambil. Ammonium dan nitrat. Dan proses dia nak ambil, nak tukar, nak ikat tu, kita panggil proses pengikatan nitrogen. Okey, proses nak ikat-ikat nitrogen yang dilakukan oleh 3 ekor bakteria ni. Iaitu yang pertama, bakteria Rhizobium yang hidup dalam pokok kacang. Yang kedua, bakteria Azotobacter dan Clostridium yang hidup bebas di udara, di tanah. Okey. Yang ketiga, bakteria Cyanobacteria alga biru hijau iaitu Anabaena dan Nostoc. Alga pula dah. Bakteria biru hijau iaitu Anabaena dan Nostoc. Ni jenis bakteria Cyanobacteria. So 3-3 ekor ni cikgu warnakan kuning, dia akan tukar, dia akan ikat. Okey, dia akan ikat, sebab tu nama dia bakteria pengikat nitrogen. Sebab dia tolong ikat nitrogen, tukar jadi ammonium. Okey, tu ialah disebabkan oleh bakteria. Okey, yang keempat sebab kilat. Ini fenomena semula jadi. So bila kilat ni dia akan nyacaskan elektrik, tukar kepada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida akan larut dalam air hujan, turun jadi asid nitrous dan nitrik. So bila dia masuk dalam tanah jadilah nitrat. Garam nitrat beri kepada pokok. Okey. Dan kemudian yang keempat, buatan manusia. Apa dia? Industri pembuatan baja bernitrogen. Bila dah jadi baja, kita akan tukar baja tu dalam bentuk baja ammonia, baja nitrat. Masuk dalam tanah. Okey. Bila dah masuk dalam tanah, okey, cikgu gunakan gambar ni lah. Bila dah masuk dalam tanah, dia akan jadi ammonium dan nitrat yang akan diserap oleh pokok dan digunakan oleh pokok ni untuk jadi tumbuhan berprotein. Tumbuhan tu banyak protein. Dimakan pula oleh haiwan, jadilah haiwan berprotein. Dan tumbuhan ke, haiwan ke, semuanya akan mati, diurai pula oleh bakteria nombor 4. Tadi kita belajar 3 dekat bakteria. Okey, sekarang bakteria yang keempat. Iaitu kita panggil bakteria pengurai dan kulat saprofit. Nampak cikgu lukis kulat ni? Dia pun akan urai tumbuhan, akan urai haiwan, jadi balik ammonium. Dia akan urai jadi balik ammonium. Okey, ammonium akan ditukar menjadi nitrit. Dia kena start dengan nitrit dulu sebab macam mana dia kena balik dalam bentuk nitrat. Okey, jadi ammonium ditukarkan dalam bentuk nitrit oleh bakteria mona, namanya bakteria Nitrosomonas. Awak dah belajar bakteria yang kelima. Jadi proses proses ammonium tukar jadi nitrit ni kita panggil proses nitrifikasi. Dan cikgu lupa nak cakap tadi, bila dia urai protein-protein dalam haiwan jadi ammonia ni kita panggil proses ammonifikasi. Dia nak tukar ni protein dalam haiwan ni yang mati jadi ammonia, kita panggil proses ammonifikasi. Banyak istilah kena belajar ni. Okey. Kemudian bila dah jadi nitrit ditukarkan balik jadi nitrat, nak masuk dalam tanah. Nitrat, so masih lagi proses nitrifikasi, benda sama proses nitrifikasi oleh bakteria Nitrobacter. You jangan tukar dengan ni. Kalau ammonia, Nitrosomonas. Kalau nitrit nak jadi nitrat, awak ingat, bakteria nitrat, Nitrobacter. Nitrobacter. Bila dah jadi nitrat, diambil balik oleh pokok. Pokok dimakan oleh haiwan. Haiwan mati, pokok mati, jadi balik. Kita ni duk main benda ni. Duk gi mari benda sama. Dan ingatlah, nitrat ni dalam tanah dia akan balik semula ke atmosfera menjadi 78%
oleh bakteria yang ni dah 6. Okey, oleh bakteria nombor 7, iaitu bakteria pendar. Awak kena tambah dar depan. Bakteria pendar nitritan melalui proses pendar nitritan. Okey, boleh dah? Jangan risau, slide ni cikgu akan bagi kawak stokor slide ni. Nanti you all study. Okey, kita cuba tengok soalan dah. Sebab cikgu rasa macam soalan ni nak masuk dalam test kot. Walaupun bukan cikgu yang buat soalan ni, tapi you kena buat revision dah. Okey, soalan 1. Rajah 1 menunjukkan kita nitrogen. Rajah 1 menunjukkan kita nitrogen. You kena tengok molek dah. Kena tengok nitrogen di atmosfera 78%. Okey, ni soalan test tahun lepas ni. Okey. Kemudian nak kena hati-hati tengok benda ni. Okey, kemudian ni ada tumbuhan, ada haiwan, ada pokok legum. Kemudian dia kata organisma mati, najis haiwan. Bila organisma mati, najis haiwan ada Q. Okey, kemudian dia akan tukar jadi R. R jadi T. T jadi V. Okey, untuk pengetahuan awak, tahun lepas ramai pelajar jawab salah untuk soalan ni. Sebab apa? Dia tak jelas dengan jadual ni. Okey, jadi kalau awak tengok di sini, yang ni cadangan cikgu lah. Yang ni cadangan cikgu sebab bila cikgu tengok ramai pelajar jawab salah, penambahbaikan soalan seharusnya letak. Nak tanya bahan ke nak tanya nama bakteria. Jangan buat macam ni. Jangan buat R, S, T. Pelajar jadi pening. Jadi sepatutnya dia kena letak. Katakan contoh, R tu nak jadi bahan apa? Ion ke? Letakkan di sini supaya pelajar tak pening. Sebab kali pertama cikgu tengok pun cikgu pening juga. Jadi sepatutnya letaklah ion R. So dia akan membantulah di sini. Bila organisma tu mati, dia akan diuraikan. Kalau Q tu, you nak apa? Mungkin awak nak bakteria. So kena letaklah. Sepatutnya orang yang buat soalan tu dia kena letak. Bakteria apa? Jadi pelajar ke jawab lah. Bila bakteria tu menguraikan organisma mati, dia akan jadi R. R tu apa? Ion. Pelajar akan jawab ion ammonium. Okay, jelas deh? Sebab cikgu tengok sini pun cikgu pening sebab banyak sangat kotak-kotak. Okay, kemudian ion ammonium, kena letak juga depan ni. Nak tukar jadi T. T pun ion juga. So mestilah jadi nitrit. Ion nitrit. Okay, soalan cikgu lah kepada awak hari ni. Ammonium nak tukar jadi nitrit. S tu apa? Najma. S tu apa Najma? Proses nitrifikasi. Proses S. Lagi? Kalau cikgu tak jawab nitrifikasi, katakan contoh dia nak nama bakteria. Nitrosomonas. Sebab ada mona-mona deh. Okey, sebab tu cikgu kata tadi, dia kena letak lah. Kalau S tu apa, proses kan kena letak di depan. Barulah pelajar tu tak pening deh. Okey, jadi ion ammonium ditukarkan jadi nitrit. Kemudian nitrit ni mungkin nak jadi nitrat. Okey, dan di tengah-tengah tu nitrit nak jadi nitrat mesti nitrobacter. Jadi memang tahun lepas cikgu dapati pelajar cikgu lah 3 kelas tu ramai jawab salah untuk R, T dan U. Sebab tu dia kata nitrogen ni payah. Sebab kita tak bantu dia. Okey, jelas lah. Okey, bagaimanakah V? V ditukarkan semula kepada nitrogen atmosfera. Kan tadi cikgu dah buat dia jadi nitrat ke? Okay, so sekarang soalan tu tanya bagaimana V boleh tukar jadi nitrogen balik. So mestilah melalui proses pendenitritan oleh bakteria pendenitritan. So awak kena bagilah proses apa, bakteria apa. Ingat deh, sama-sama awak kena hafal bakteria apa, proses apa. Boleh? Okey, kemudian soalan C. Terangkan interaksi antara organisma P. Okey, P tu dia tunjuk dekat gambar pokok kacang ke dan tumbuhan legum dalam mengekalkan kesuburan tanah. Dia tak ada benda lain kak. Kalau bakteria dengan pokok kacang mesti bagi tahu dulu. Apa interaksi dia? Interaksi dia antara pokok kacang melibatkan bakteria rhizobium. Bagi nama dulu. Apa jenis organisma P tu? P ialah bakteria rhizobium.
Okay, apa jenis proses dia? Bakteria Rhizobium berinteraksi secara mutualisme dengan pokok legum. Kenapa? Sebab dia tolong ikat nitrogen di atmosfera tukar menjadi amonium atau nitrat. Ingat deh, bila dia tukar, dia ikat nitrogen, dia tukar jadi amonium atau nitrat. Bila dah tukar jadi amonium nitrat, barulah amonium dan nitrat boleh diserap oleh pokok legum untuk jadi protein. Maka jadilah pokok kacang yang berprotein. Okay, manakala pokok legum tu pula membekalkan protein, nutrien, tempat perlindungan kepada rhizobium. Maknanya awak kena cerita dua-dua interaksi. Apa pokok kacang ni beri kepada bakteria, apa bakteria beri kepada pokok kacang. So awak kena ingatlah, bakteria dia beri amonium dan nitrat kepada pokok kacang. Barulah pokok kacang jadi pokok berprotein. Protein tu pula digunakan oleh bakteria tu untuk terus hidup. So nampak dah ada dua-dua interaksi. Jadilah interaksi mutualisme. Okay dah. Okay, seterusnya. Masih lagi soalan sama ni dah, soalan test tahun lepas. Berdasarkan rajah 1, apakah cara lain yang boleh digunakan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan tanah selain daripada menanam pokok legum? Okay, untuk pengetahuan awak, kalau kita nak suruh pokok tu subur, biasanya petani akan tanam pokok kacang. Sebab apa? Sebab di pokok kacang tu ada bakteria rhizobium yang tolong ikat nitrogen. Jadi katakan awak tak nak guna pokok kacang, bagaimana awak nak suruh jadi pokok awak ni, tanah awak jadi subur? So cara lain ialah kita guna benda mati tadilah. Sebab apa cikgu guna benda mati? Sebab haiwan mati, tumbuhan mati akan diurai jadi amonia. Amonia ni baja lah. Okay, jadi caranya ialah guna sisa tumbuhan, najis haiwan atau haiwan mati yang kita panggil baja organik. Kenapa? Sebab bila ada benda mati, ianya akan diurai oleh bakteria pengurai menjadi amonia. Dan amonia tu akan tukar kepada nitrat oleh bakteria penitritan. Okey, dia akan tukar jadi nitrit, kemudian nitrit jadi nitrat. So boleh cerita sesuatu lah bakteria penitritan, Nitrosomonas dan Nitrobacter. Proses ni kita panggil proses pengkomposan. Pengkomposan ialah cara kita kembalikan cara kita jadikan nitrogen tu sebagai baja lah. Cara semula jadi. Okey, soalan seterusnya. Masih lagi soalan sama. Penggunaan fungicide berlebihan boleh memusnahkan KIU. So kita pun tengok balik KIU. KIU tu tak ada KIU tak ada. Organisma mati diuraikan oleh bakteria pengurai. Jadi kalau awak guna racun fungicide ni racun kulat. Awak sudah membunuh kulat saprofit tadi. Okey, cikgu ulang balik. Fungicide ni kulat, fungi ni kulat. Jadi awak penggunaan fungicide, racun kulat berlebihan, boleh memusnahkan kulat saprofit ni yang menguraikan organisma mati. Apakah kesannya kepada kita nitrogen? So kita jawab dulu, Q tu apa? Q ialah kulat saprofit, bakteria pengurai. Jadi bila awak guna banyak-banyak fungicide, menyebabkan proses penguraian bahan organik tidak berlaku. Sebab kulat dah mati, jadi tak ada kulat untuk menguraikan organisma mati. Bila tak ada organisma mati, awak cerita je lah yang ni. Amonia pun tak ada. So kurang amonia, nitrat dihasilkan. Jadi bila tak ada amonia, tak ada nitrat. Bila tak ada nitrat, tak ada nitrit. Tak ada nitrit, tak ada nitrat. Bila tak ada nitrat, dia tak boleh nak kembali semula ke atmosfera. So awak kena cerita satu persatu. Bolehkah cikgu ulang sekali lagi? Awak guna racun kulat. So kita katalah dulu Q tu ialah kulat saprofit. Bila kulat saprofit tak ada, boleh tak dia nak buat proses penguraian? Tak boleh. Bila dia tak boleh buat proses penguraian bahan organik mati, tak ada amonia. Bila tak ada amonia, tak ada nitrit. Bila tak ada nitrit, tak ada nitrat. Bila tak ada nitrat, kurang atau tiada nitrogen dikembalikan ke atmosfera.
So kalau awak nampak sini, soalan dia ni dalam bentuk negatif. Sebab apa cikgu soalan dia bentuk negatif? Sebab soalan dia guna fungicide berlebihan. Soalan dia dalam bentuk negatif. Dalam bentuk yang kita tak buat, kita tak say buat. Itu kita panggil bentuk negatif. Jadi bila soalan tu dalam bentuk negatif, jawapan awak kena tidak, kurang, tiada. Kena jawab dalam bentuk negatif jugalah. Tiada. Okey. Habislah soalan test tahun lepas. So kita cuba tengok pula contoh soalan esei SPM. Yang ni you kena salin lah. Kalau tak nak salin, awak ada kemudahan printer, cikgu bagi slide nanti, awak print je. Print dan baca. Okay, ni soalan esei SPM, cikgu pun lupa dah tahun bila naik. Menyebabkan pelajar tak dapat 10 markah. Dia cuma dapat paling banyak tahun tu 5/10. Satu Malaysia dapat 5/10. Okay, cuba kita tengok. Rajah menunjukkan tumbuhan kekacang yang ditanam di antara anak-anak pokok getah untuk membantu pertumbuhan pokok-pokok getah itu. So kalau awak tengok yang tinggi-tinggi ni pokok getah dan biasanya dia akan tanam kacang lah di bawah ni. Dia akan tanam pokok kacang bawah ni. Okey, terangkan bagaimana tumbuhan kekacang membantu pertumbuhan anak-anak pokok getah itu. So tak ada benda lain. Kalau sebut je kacang ni kacang ni, mesti berkaitan dengan bakteria Rhizobium kita nitrogen. Okey, jadi tahun itu ramai pelajar jawab kita nitrogen, so dia dapat 5. Kita tengok sebenarnya dia boleh jawab banyak benda. Kita tengok. Yang pertama kita nitrogen. Pokok kekacang mempunyai nodul di bahagian akar. Kan ada bulat-bulat tadi di bahagian akar. Nodul akar pokok kacang di dalamnya mengandungi bakteria pengikat nitrogen namanya Rhizobium. Bakteria Rhizobium menukar nitrogen dalam udara menjadi nitrat atau amonium. Bila dah tukar jadi nitrat dan amonium, pokok getah boleh menyerap nitrat atau amonium. Dan pokok getah akan guna untuk sintesis protein. Protein digunakan oleh pokok getah untuk menghasilkan sel-sel baru. So pelajar jawab yang ni, dia cuma jawablah banyak macam-macam mana pun, dia cuma dapat 5 markah. Lepas tu 5 markah lagi gimana? Okey, kita tengok yang ni. Yang kedua, kenapa dia tanam pokok kacang? Sebab pokok kacang ni sebenarnya adalah tumbuhan penutup bumi. Pokok kekacang menutup permukaan bumi untuk mencegah kehilangan air berlebihan daripada tanah, lalu dapat merendahkan suhu bumi. Jadi you need to hafal lah ni jawapan ni. Awak kena tahulah, rupa-rupanya pokok kacang ni dia tutup bumi. Dia nak mengurangkan kehilangan air keluar daripada tanah. Jadi bila kurang air hilang daripada tanah, suhu tanah jadi rendah, sejuk lah. Okay. Kemudian, pokok kacang juga bertindak sebagai penutup bumi untuk cegah hakisan. Okay. Akar tumbuhan kekacang mencengkam butiran tanah, dia akan pegang tanah tu. So dapat mencegah hakisan tanah. Okay, lagi. Pokok kacang menyediakan habitat untuk haiwan kecil seperti cacing. Jadi cacing tu menambahkan pula kesuburan tanah. Okey. Dan akhir sekali, sebagai humus, daun tumbuhan kekacang yang mati, bila pokok kacang mati, dia jadi cerita tadi. Dia akan menghasilkan banyak humus. Humus ni tadilah pokok mati akan diurai oleh bakteria pengurai jadi amonia balik. So amonia tu adalah baja yang menambahkan kesuburan tanah, digunakan oleh anak-anak pokok getah untuk tumbuh lebih cepat. So cikgu rasa tak pelik lah kalau soalan ni dia boleh keluar balik dalam SPM dalam bentuk baru. Okay. Now kita tengok pula ni contoh, kalau tak silap cikgu, soalan 2 tahun lepas. 2 tahun lepas untuk Kelantan. Cuba kita tengok deh. Rajah 9.2 menunjukkan tumbuhan kekacang yang ditanam di antara pokok mangga. Kalau awak tengok kan soalan sebenarnya, kalau awak duk buat soalan je,
sebenarnya tak ada masalah untuk awak daripada C dapat A pun tak ada masalah. Sebab pelajar cikgu tahun lepas memang dia banyak drilling soalan. Jadi sampai dia kata, alah cikgu soalan duk main hak tular, saya boleh hafal dah. Mari tengok tak macam tadi. Contoh tadi dia tanam antara pokok getah. Soalan Kelantan antara pokok mangga. Okey, so kita tengok. Terangkan bagaimana mikroorganisma tumbuh. Okey, dia nak 3 benda dah. Terangkan bagaimana mikroorganisma, terangkan bagaimana tumbuhan kekacang, terangkan bagaimana daun-daun rumpai mati dapat meningkatkan kandungan nitrat dalam tanah. 5 markah. Okey, so dia nak 3 benda. Cuba kita tengok jawapan. Ini contoh nota esei yang cikgu bagi kat budak-budak. Cikgu suruh dia hafal je. Okay, so kita tengok yang pertama. Cerita dulu. Kalau pokok kacang ada apa? Ada mikroorganisma. Nama dia apa? Nama dia ada dua bakteria. Sekarang ada 2 bakteria. Satu yang hidup dalam tanah. Nama apa? Nostoc atau Anabena. Iaitu bakteria pengikat nitrogen. Yang tu yang duduk dalam tanah. Yang duduk dekat tumbuhan kekacang juga bakteria pengikat nitrogen, namanya Rhizobium. Yang memang hidup dalam nodul akar pokok kekacang. Jadi kedua-dua fungsi Anabena Nostoc ni menukarkan nitrogen menjadi sebatian amonia. Amonia ni adalah baja yang menyuburkan tanah. Okey, habis. 1 dah jawab dah. Okey, kemudian yang kedua. Daun-daun dan rumpai mati. Bila daun-daun pokok kacang jatuh, dia akan diuraikan oleh bakteria kulat saprofit. Jadi amonia balik. Jadi amonia ni lah yang akan menyuburkan tanah. So amonia akan ditukar kepada nitrit oleh bakteria Nitrosomonas melalui proses penitritan. Nitrit jadi nitrat oleh bakteria oleh bakteria penitritan, namanya bakteria Nitrobacter. So nampak tak? 1, 2, 3. Dapat markah 5/5. Simple je soalan. Okey, so habis dah daripada cikgu. Cikgu harap awak fahamlah tentang kita nitrogen. Cikgu rasa tak ada masalah. Sebenarnya masalah awak ialah nak hafal nama bakteria tu. Okey, jadi sebabkan cikgu ada 3 kelas, cikgu akan bagi link. Okey, cikgu akan bagi link. Ada kelas yang akan dapat game. Hari ni kita nak main game. Kita bukan nak jawab gapo pun. Nak main game berkaitan dengan kita nitrogen. Ada kelas akan dapat game tembak-tembak. Kita panggil Stella. Ada kelas yang akan dapat crossword puzzle. Macam main puzzle-puzzle. Dan ada kelas yang dapat susun-susun perkataan. Okay, so you tunggu. Lepas kelas ni cikgu akan hantar link. Kalau dia minta email, minta nama, you bagi je nama sebab nanti di akhir nanti awak akan dapat sijil. Dan sijil tu kalau awak ada kemudahan printer, awak boleh print, masukkan dalam file nota. Okey, ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita tamat? Senyaplah kau. Ada apa-apa tak nak tanya? Tak ada cikgu. Jelas ke? Cikgu nak tahu juga, jelas tak lepas cikgu terangkan kita nitrogen ni? Jelas. Jadi nanti cikgu bagi ni untuk awak study dah. Okey, kalau ada kemudahan printer, print je semua slide cikgu bagi tu, letak dalam nota. Buat macam Kak Iman tu. Kak Iman dia buat macam tu lah. Ramai pelajar-pelajar kita tahun lepas, dia print je slide cikgu tu, dia letakkan, dia lekat dalam buku penuh. Sebab tu dapat A. Okey, so kalau tak ada apa-apa, cikgu stop dulu sharing slide cikgu. Dan cikgu akan bagi link, awak tunggu saja. Awak akan dapat game yang mana. Ada kelas dapat game Stella, ada game yang dapat lain deh. Okey, so Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Ya. Siapa tu? Adila dia dengan Alif Nabi. Masuk. Okey. Masuk. Cikgu, Diana Faihana. Ya. masuk ni cikgu. Faihana masuk. Ya. Diana ada. Fai cikgu tanda dah.
Ibnu Aizuring, okey ada. Amira, cikgu tak ada tanda tadi. Okey.